Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Hasif Fairuz hari ini mewakili kumpulan 8 untuk sembang-sembang santai membincangkan topik penghayatan etika dan peradaban. Baiklah, bersama saya hari ini merupakan seorang yang sangat hebat. Hebat dari segi apa? Semestinya hebat dalam berkata-kata dan penyusunan ayat beliau. Bab kata orang, suara merupakan kuasa utama beliau. Baiklah, saya mempersilakan Daniel Anna Watson. Hai Daniel. Hai, terima kasih kepada moderator atas jemputan untuk sesi interview pada kali ini. Apa khabar moderator pada hari ini? Alhamdulillah sihat. Daniel macam mana, sihat? Daniel di sini pun berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah Daniel. Orang kata tak kenal maka tak cinta. So saya tak nak perbualan kita pada hari ini tidak dirasai rasa cintanya antara kita dan juga para penonton hari ini. Baiklah. Bolehkah Daniel untuk memperkenalkan sedikit sebanyak latar belakang Daniel? Daniel sekarang buat apa? Daniel punya nama yang sebenar? Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Nama diberi Daniel Anna Watson. Saya merupakan seorang mahasiswa dan saya merupakan berasal daripada Sarawak. Okey. Saya tengok Daniel punya muka yang awet muda, tinggi lampai. Kalau tak keberatan, bolehkah Daniel berkongsi dengan para penonton berapa sebenarnya umur Daniel sekarang? Apa orang cakap, kita berjumpa di alam maya, dia nampaknya awet muda, tapi bila kita berjumpa dengan face to face, kiranya tak awet muda sangat kita. Okay? Daniel sekarang berumur 20 tahun. Oh, 20 tahun. Masih muda tu Daniel daripada kami yang sekarang ni. So Daniel, seperti yang Daniel katakan, Daniel merupakan seorang pelajar. Boleh saya tahu sekiranya Daniel sekarang ni belajar di mana, untuk jurusan apa, sudah semester berapa? Ya, memang betul Daniel merupakan seorang pelajar ataupun lebih mesra dikenali sebagai seorang mahasiswa. Daniel sekarang sedang menuntut di Politeknik Kuching Sarawak, mengambil jurusan Diploma Kejuruteraan Mechanical Arm. Dan Daniel sekarang merupakan dalam tahun akhir ataupun lebih dikenali sebagai tahun yang ketiga dalam semester yang kelima. Sudah ke semester 5. Ada cadangan Daniel untuk sambung belajar ke selepas habis diploma ni? Kalau ikutkan cadangan untuk sambung belajar itu memang niat dah terbuku di dalam hati, tapi kalau ikutkan keadaan, Daniel dah simpan satu impian untuk menyambung pelajaran ke peringkat degree, orang cakap memperoleh peringkat degree dengan menggunakan duit sendiri. So kiranya habis dia diploma ni nanti mungkin Daniel akan bekerja dalam setahun ataupun 2 tahun. Lepas tu bila Daniel dah ada duit sendiri, baru Daniel akan teruskan perjuangan ataupun terus menuntut ilmu dalam bidang mechanical, dalam tahap degree. Okey, harap urusan Daniel untuk menyambung pelajaran di peringkat degree dipermudahkan segala urusan. Baiklah Daniel, saya dimaklumkan bahawa Daniel merupakan seorang anak jati Sarawak. Di bahagian mana sebenarnya dalam Sarawak tu yang Daniel tinggal sebenarnya? Ya betul, saya merupakan seorang anak jati Sarawak. Saya kini tinggal di Bintulu, Sarawak. Okey, Bintulu Sarawak. So jadi sekarang ni Daniel berada di mana? Sama ada di kampus ataupun di rumah? Ya, sekarang ni Daniel berada di kampus Politeknik Kuching Sarawak, dan kiranya Daniel sedang berjauhan daripada ahli keluarga yang lain. Baiklah, Haziq dapat tahu yang Daniel ni sangat fasih dalam berkata-kata, dalam bertutur, penyusunan ayat. Kalau tak keberatan, bolehkah Daniel berkongsi sedikit sebanyak kejayaan yang telah Daniel capai sepanjang Daniel bergelar sebagai seorang yang pandai berkata-kata ni? Orang cakap bila kita berkata-kata ni petah orang cakap. Tapi kalau kita lihat kepada kejayaan-kejayaan yang ada, apa kejayaan yang dia capai itu adalah pengalaman yang kita dapat daripada masa akan datang. Kejayaan yang baru-baru ini, Daniel telah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan deklamasi puisi bagi Virtual International Language Competition 2021 anjuran Universiti Teknologi Malaysia, dan pada bulan 10 juga Daniel telah mendapat tempat ketiga
dalam pertandingan pidato Ketua Pengarah CTKK Politeknik Malaysia. Lepas itu pada bulan September juga, Daniel merupakan seorang peserta yang mewakili Politeknik Kuching Sarawak dan sekaligus mewakili Politeknik Malaysia dalam pertandingan pidato antarabangsa Bahasa Melayu 2021. Dan kalau diikutkan juga pada Jun 2021 ini, pada bulan Jun, Daniel dinobatkan sebagai peserta terbaik keseluruhan untuk debat Digital Tun Husin on Malaysia, anjuran Universiti Tun Husin on Malaysia. Dan pada bulan Mei, bila kejayaan ini sangat banyak, pada bulan Mei ini, Daniel merupakan sekali lagi dinobatkan menjadi sebagai peserta terbaik keseluruhan bagi Makmal Bahasa Seni Orator Bahasa Melayu, anjuran Politeknik Besut Terengganu dan seluruh Politeknik Malaysia. Itu adalah kejayaan 2021. Bila kiranya terlampau, apa orang cakap, memang banyak kejayaan pada 2021. Itulah sedikit sebanyak kejayaan yang dia ada untuk pada tahun inilah. Jadi berdasarkan perkongsian kejayaan yang Daniel telah capai itu dah menunjukkan Daniel merupakan seorang yang sangat hebat dalam berkata-kata. Andai kata ada di antara kalangan-kalangan para penonton pada hari ini, Daniel, yang mereka terinspirasi dengan Daniel untuk bertutur, untuk melangkah lebih jauh dalam bidang penyampaian ataupun penyusunan ayat, apakah saranan Daniel supaya mereka confident untuk sampaikan apa yang mereka ingin lakukan seperti Daniel sendiri? Saranan saya untuk semua kepada para yang mendengar tentang kejayaan-kejayaan yang saya kecapi selama ini, dunia orator ini merupakan dunia yang sangat penting kita sebagai seorang graduan sebelum kita melangkah ke alam pekerjaan. Komunikasi secara berkesan ini merupakan aset yang terpenting juga, untuk membentuk kita sebagai seorang yang bermanfaat kepada sesebuah organisasi. Kiranya sebagai saranan ini, cuba untuk membawa ataupun menyertai mana-mana pertandingan ataupun menyertai mana-mana kelab yang dapat memfokuskan dan memperbaiki segala kelemahan-kelemahan dalam dunia orator ini. Sebab apa? Sebab orang cakap belajar itu tidaklah, apa orang cakap, belajar itu tidaklah belajar itu tidaklah susah sangat bila kita nak belajar ni. Cumanya kita cuba untuk tanam niat kita untuk belajar sesuatu benda yang baru. Kalau kita ada niat yang baik, maka input yang kita terima sangatlah baik pada yang akan datang. Betul tu Daniel. Baiklah Daniel, sebagai seorang yang berinspirasi Daniel, apakah matlamat dan mungkin cita-cita yang akan datang yang Daniel rasa nak mencapai cita-cita tersebut? Matlamat ataupun cita-cita yang Daniel akan capai ataupun ingin capai disebabkan Daniel ni lebih kepada dunia orator. Dunia orator kiranya Daniel cuba untuk capai cita-cita sebagai seorang engineer. At the same time Daniel cuba untuk menjadi sebagai seorang ahli politik juga. Sangat besar cita-cita Daniel ya. Baiklah Daniel, sekarang apa kata kita melompat ke agenda yang lebih utama dalam segmen kita pada hari ini. Jadi saya Aziz hari ini akan bertanyakan beberapa soalan berkenaan dengan tanggungjawab sosial dalam dan juga luar negara. Baiklah Daniel, berdasarkan pendapat Daniel sendiri, apakah sebenarnya yang dapat ditaktifkan sebagai tanggungjawab sosial? Maafkan saya, terima kasih kepada moderator. Apabila kita berbicara tentang tanggungjawab sosial ini, tanggungjawab sosial merupakan sebuah komitmen ataupun kewajipan dan kewajipan individu, anggota masyarakat ataupun syarikat untuk secara sukarela menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan melindungi alam sekitar dan benda-benda lain. Tanggungjawab sosial boleh terdiri daripada tindakan negatif ataupun positif. Yang pertama, merujuk kepada tidaknya kita bertindak ataupun yang terakhir sekali menunjuk ataupun merujuk kepada keadaan kita bertindak ataupun memberi respon
kepada sesuatu perkara. Sebagai contoh, strategi tanggungjawab sosial oleh entiti pemerintah, syarikat ataupun organisasi mungkinnya pemeliharaan ruang awam untuk kesenangan penduduk masyarakat. Baiklah Daniel, sekiranya andai kata ada mana-mana pihak ataupun mana-mana organisasi yang cuba untuk melakukan tanggungjawab sosial, apakah saranan ataupun contoh tanggungjawab sosial yang boleh mereka lakukan? Bagi pendapat mana pihak yang ingin melakukan tanggungjawab sosial ini, teruskanlah dan tanam niat dalam diri anda untuk terus memberikan tanggungjawab anda kepada orang lain. Contohnya, dalam tanggungjawab sosial ini kita lihat dalam konteks pekerjaan. Konteks pekerjaan ini kita letakkan dalam konsep tanggungjawab sosial korporat, di mana kita sebagai seorang majikan perlu memberikan faedah-faedah yang penting kepada pekerja kita. Contohnya daripada segi penyediaan klinik kesihatan khas untuk para pekerja, penyediaan allowance tambahan kepada para pekerja, dan yang paling penting, sebagai seorang majikan ini, kita perlu memberikan upah ataupun bayaran gaji kepada pekerja kita mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Betul tu Daniel. Ada masanya tanggungjawab sosial ini sangat berkait rapat dengan kehidupan sesebuah masyarakat. Tanggungjawab sosial juga merupakan satu konteks yang sangat penting pada masa ini. Jadi, bagi pendapat Daniel, tanggungjawab sosial ini adakah perlu jika dipupuk dalam diri setiap lapisan masyarakat, sama ada di dalam negara Malaysia ataupun di luar negara Malaysia? Apabila kita berbicara tentang tanggungjawab sosial ini sangat penting dan perlu dipupuk oleh semua pihak, tidak kisah daripada golongan muda ataupun kanak-kanak, daripada golongan remaja, dewasa, dan sehinggalah status kita mencapai status keluarga emas. Kenapa? Tanggungjawab sosial ini jika dia diterapkan sejak dari bangku sekolah ataupun sejak dari kecil lagi, dia dapat menjadikan kita sebagai seorang yang lebih bermoral ataupun lebih beretika. Betul tu Daniel. Untuk mendidik dan membiasakan nilai tanggungjawab sosial ini perlulah dididik sejak mereka kecil lagi. Jadi, apa pendapat Daniel, adakah wajar jika ilmu-ilmu berkaitan tanggungjawab sosial ini dimasukkan dalam silibus pelajar bagi melahirkan modal insan atau graduan yang akan datang yang lebih baik di masa akan datang? Pada pendapat saya, tanggungjawab sosial ini perlu diterapkan ataupun diterapkan sejak dari bangku sekolah dan perlu dimasukkan dalam silibus pembelajaran, tak kisah sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di universiti juga. Kita perlu wujudkan silibus tersebut. Jadi pada pandangan Daniel, lebih baik kita memberikan penerapan sejak daripada di bangku sekolah rendah. Kenapa? Proses pembelajaran seseorang manusia ini bermula daripada bawah. Sekiranya daripada bawah mereka terus diajar benda yang baik, maka pada satu hari nanti mereka dapat berfikir sama ada tindakan itu betul ataupun salah. Betul tu Daniel. Dengan menerapkan ilmu-ilmu tanggungjawab sosial ini dapat melahirkan individu-individu ataupun graduan-graduan yang akan datang yang lebih beretika. Benar Daniel, apakah kesan-kesan yang mungkin kita perolehi jika perkara seperti tanggungjawab sosial ini diterapkan sejak di bangku sekolah lagi? Okey, apabila kesan-kesan yang akan kita terima sekiranya tanggungjawab sosial ini diterapkan sejak dari bangku sekolah lagi, yang pertama kita mampu melahirkan golongan-golongan generasi Y dan generasi Z seperti kita supaya dia lebih bermoral dan beretika. Contohnya mereka dapat memberikan keputusan yang baik berdasarkan fikiran yang baiklah supaya tidak melakukan benda yang di luar kawalan ataupun di luar tindakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bila keadaan tanggungjawab sosial ini wujud dalam keadaan masyarakat, maksudnya di sini dalam konsep tanggungjawab sosial, tanggungjawab sosial dalam aspek masyarakat, kita dapat mewujudkan perpaduan antara satu sama lain bagi mengelakkan berlakunya ketidaksalahfahaman antara satu sama lain.
Betul tak? Untuk pengetahuan para penonton, tanggungjawab sosial juga sebenarnya memainkan peranan yang besar dalam pembangunan sesebuah negara. Jadi Daniel, apakah pendapat Daniel berkenaan tanggungjawab sosial ini dalam membentuk sebuah negara yang maju di samping mengekalkan keamanan negara tersebut? Okey, untuk dalam menjamin ataupun membangunkan sesebuah negara kepada negara yang lebih maju, kita memerlukan seseorang pekerja, seseorang generasi, seseorang manusia ataupun seseorang penuntut di sesebuah negara tersebut untuk lebih bermoral dan beretika. Kenapa? Bila tak ada bermoral dan beretika ini, ia dapat mendorong kepada pemikiran yang lebih matang. Bila ada pemikiran lebih matang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk menjamin kesenangan ataupun membangunkan negara kita. Mana Daniel, bagaimana pula negara-negara maju dapat menerapkan konteks tanggungjawab sosial kepada negara-negara yang mungkin sedang mengalami gangguan dari segi kesihatan, keselamatan ataupun sedang bergolak-galik disebabkan oleh peperangan? Okey, sebagai seorang negara maju, kita perlu memberikan sumbangan kepada negara-negara yang memerlukan dalam aspek tanggungjawab sosial, di mana yang pertama kita boleh memberikan sumbangan derma kepada negara-negara yang memerlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks tanggungjawab sosial pula, kita boleh memberikan sumbangan dalam segi bentuk perubatan kepada negara-negara yang memerlukan. Contohnya sekarang ini krisis yang berlaku di negara Israel, yang sentiasa berperang, di mana mereka memerlukan ataupun kanak-kanak di sana memerlukan bidang ataupun memerlukan perubatan daripada mana negara. Dan yang ketiga, dalam konteks pelarian Rohingya, kita boleh memberikan sumbangan daripada segi makanan, sumbangan daripada segi derma untuk membuat satu perlindungan ataupun tempat perlindungan yang khas untuk pelarian Rohingya. Betul ke Daniel? Baiklah Daniel, ada juga orang-orang dan segelintir masyarakat yang mengatakan bahawa untuk melakukan tanggungjawab sosial ini hanyalah perlu jadi sukarelawan. Bagaimana pendapat Daniel bila mana dengan menjadi seorang sukarelawan merupakan salah satu konteks dalam tanggungjawab sosial? Ya, memang betul. Untuk menerapkan tanggungjawab sosial dalam diri kita, kita perlu menjadi seorang sukarelawan. Gitu. Sukarelawan. Okey, kerana apa? Bila wujudnya semangat kesukarelawan dalam diri kita, kita dapat membentuk supaya menjadi seorang yang lebih berguna kepada negara, tidak kisah lagi berguna kepada masyarakat ataupun orang lain. Betul ke Daniel? Kesukarelaan sebenarnya merupakan satu perkara yang mulia dan besar pengorbanannya. Baiklah Daniel, apa pendapat Daniel jika peranan sukarela ini, adakah mereka perlu dihargai atas segala jasa yang telah mereka berikan kepada negara? Kalau kita lihat generasi Y, generasi Z pada masa kini, bila berbicara tentang semangat kesukarelawanan, mereka agak kurang dan penglibatan mereka pun agak kurang. Bila kita lihat selalunya dalam aktiviti sukarelawan ini hanya segelintir sahaja daripada generasi yang sebaya dengan kita. Jadi bagi yang telah menawarkan diri sebagai seorang sukarelawan kepada negara, mereka perlu diberikan pengiktirafan ataupun penghargaan atas kerelaan hati mereka untuk menjadi seorang sukarela ataupun atas khidmat dan tanggungjawab mereka kepada negara. Betul ke Daniel? Jadi Daniel, apakah harapan Daniel agar generasi yang akan datang dapat diterapkan nilai-nilai dalam konteks tanggungjawab sosial ini supaya lahirnya generasi yang akan datang yang lebih produktif? Harapan saya terhadap semua masyarakat supaya tanggungjawab sosial ini dapat dipupuk sejak kecil lagi, di mana yang pertama, ibu bapa perlu memainkan peranan yang sangat penting. Kata orang, melentur buluh biarlah dari gerbongnya. Di mana ibu bapa ni merupakan orang yang pertama mendidik anak-anak mereka sejak dari kecil lagi, di mana tanggungjawab sosial ini kita perlu lihat dalam aspek semangat kejiranan,
di mana ibu bapa perlu membawa anak-anak ziarah-ziarah antara satu sampai ke jiran. Yang kedua pula, kita melihat kepada peranan sekolah ataupun institusi pengajian, sama ada tinggi ataupun swasta, di mana pada hari ini perlu menerapkan silibus-silibus tanggungjawab sosial ataupun silibus-silibus seperti pembelajaran etika, pembelajaran nilai masyarakat dan banyak-banyak lagi, supaya bila adanya silibus ini kita dapat membentuk mahasiswa ataupun pelajar-pelajar sekolah supaya lebih bermoral dan beretika. Betul, Daniel. Baiklah Daniel, kita dah di penghujung rancangan hari ini. Jadi Daniel, sedikit satu dua bicara daripada Daniel supaya dapat memberi semangat kepada masyarakat-masyarakat dan generasi-generasi akan datang supaya terapkan nilai tanggungjawab sosial dalam diri mereka. Kepada para pendengar ataupun para penonton santai-santai bicara ini, teruskanlah tanam semangat tanggungjawab sosial dalam diri kita. Kerana apa? Kalau bukan kita yang menanam semangat itu, siapa lagi yang ingin menanam semangat itu? Ingatlah, kita sebagai seorang manusia ini teruskanlah menimba ilmu, kerana ilmu itu sangat luas, banyak benda yang dapat kita pelajari. Betul tu Daniel. Sebenarnya banyak lagi ingin berbual dengan Daniel, tapi disebabkan masa hari ini adalah sangat terhad. Jadi Daniel, saya mewakili kumpulan 8 ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama kita hari ini untuk bersesi soal jawab berkenaan dengan tanggungjawab sosial ni. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga kita berjumpa di lain hari, Daniel. Okey, terima kasih kepada moderator dan selamat berjumpa lagi.